Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Yang berbahagia, Profesor Madya, Insinyur Dr. Mat Nazri bin Osman, Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM. Yang berbahagia, Profesor Madya, Dr. Masrul Lizam bin Mat Ibrahim, Dekan FKIKK. Yang berusaha, Profesor Madya, Teknologis Dr. Effendi bin Muhammad, Pengarah Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat. Yang berusaha, Encik Tan Chun Sheng, Pengurus Besar ST Microelectronics Sdn Bhd, Wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak, Wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Muar, semua pensyarah dan staf Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, guru-guru, pelajar-pelajar sekolah dan semua peserta program ST IoT Challenge 2020 yang dihormati sekalian. Pertama kalinya, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dikurnia kesempatan untuk kita semua berkumpul di ruang maya ini bagi menyempurnakan majlis penutup pertandingan ST IoT Challenge 2020. Majlis kita pada hari ini merupakan atau cara penutup kepada pertandingan ST IoT Challenge 2020 yang telah bermula setahun yang lalu. Dalam edisi pertandingan kali ini, challenge yang diterapkan bukan sekadar pada nama tapi juga kepada pelaksanaannya. Dengan cabaran PKP bermula kira-kira pada bulan Mac tahun lepas, pelbagai cabaran telah ditempuh oleh pelajar-pelajar, guru-guru dan mentor-mentor. Semuanya dilakukan untuk memastikan pertandingan kali ini menjadi satu kejayaan. Baiklah, meneruskan agenda, saya menjemput Pengurus Besar ST Microelectronics Sdn Bhd, Encik Tan Chun Sheng untuk memberi ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madya, Dr. Muhammad Nazri bin Osman, Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Yang saya hormati Profesor Madya, Dr. Effendi bin Muhammad, Pengarah Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat PKIM. Yang saya hormati Profesor Madya, Dr. Masrul Lizam bin Mat Ibrahim, Dekan FKIKK. Terlebih dahulu, biar saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kerana memilih ST sebagai rakan industri dalam menjayakan pertandingan berkaitan reka bentuk berasaskan IoT. Tema pertandingan kali ini iaitu Smart Living, Smart Driving, Smart Home, Smart Things sangat bertepatan dengan moto syarikat ST Microelectronics, iaitu di mana sahaja mikroelektronik memberikan sumbangan positif kepada kehidupan orang, ST ada di sana. ST sebagai sebuah syarikat pengeluar terbesar komponen semikonduktor di dunia juga banyak menghasilkan komponen pintar yang digunakan dalam pembangunan produk bersangkut IoT. Pembangunan idea-idea pintar banyak membantu memudahkan urusan seharian kita. Ciptaan-ciptaan ini banyak membawa kesan positif seperti penjimatan, perbelanjaan, meningkatkan keselamatan dan memudahkan perhubungan. Perkataan smart atau dalam bahasa Malaysia, pintar, merupakan perkataan yang amat digemari orang sekarang ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia dilanda pandemik COVID-19. Penggunaan gadget pintar menjadi begitu penting untuk meneruskan hidup dalam norma baru. Contohnya, pengajaran dan pembelajaran di rumah, bekerja dari rumah,
sistem tempahan di talian seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Begitu juga urusan perbankan atau melakukan pembayaran bil-bil tanpa perlu lagi keluar rumah dan beratur atau menunggu lama. Di dalam industri pula, penggunaan teknologi pintar seperti kenderaan berpanduan automatik telah banyak membantu meningkatkan produktiviti, kos dan juga kualiti. Di dalam bidang perubatan, doktor pakar menggunakan peralatan khas seperti HoloLens, melakukan pemeriksaan dan diagnostik secara maya, meskipun mereka berada di benua yang berbeza. Di sebalik perkara-perkara positif penggunaan produk pintar, ada kalanya ia digunakan dengan cara yang negatif. Penggunaan teknologi pintar untuk melakukan penipuan atau kerosakan kepada seseorang atau sebuah negara. Sebagai contoh, scammer, cyberbullying, penyebaran fitnah, malware atau berita-berita yang tidak sahih. Penggunaan yang tiada batasan juga ada membawa kepada kerosakan nilai-nilai keluarga dan akhlak. Sebagai contoh, pengguna lebih suka melayani sosial media daripada berkomunikasi dengan keluarga. Walaupun berada di meja makan atau melayari laman web pornografi dan laman web yang lain yang tidak produktif. Penghasilan teknologi pintar selalunya mempunyai tujuan yang positif. Namun, cara penggunaannya sama ada membawa kepada kebaikan atau keburukan. Jawapannya terletak kepada pengguna itu sendiri. Kematangan berfikir amat penting untuk menilai kebaikan dan keburukan. Begitu juga dengan disiplin diri yang kuat untuk menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Bagi pelajar-pelajar sekalian, anda harus bersedia untuk membina masa depan yang anda inginkan untuk anda dan keluarga anda. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang bertanding dalam ST IoT Challenge 2020. Saya berharap komitmen dan kejayaan anda akan menjadi pemangkin kepada rakan-rakan anda yang lain untuk mengambil bahagian di masa akan datang dan memberikan idea-idea yang lebih kreatif dan inovatif. Juga setinggi penghargaan kepada UTM kerana berjaya menganjur pertandingan ini. Sehingga berjumpa lagi di pertandingan akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Tan Chun Sheng atas ucapan tersebut. Tanpa membuang masa, saya menjemput Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer Profesor Madya Dr. Masrul Lizam bin Mat Ibrahim untuk merasmikan pertandingan dan juga majlis penutup ST IoT Challenge 2020. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang berbahagia Profesor Madya, IR Dr. Mat Nazri bin Osman, Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Effendi bin Muhammad, merangkap pengarah Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat UTM, yang berusaha Encik CS Tan, merupakan pengurus besar STM Mikroelektronik Sdn Berhad, wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, wakil-wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak, wakil-wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Muar, semua pensyarah dan staf Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer FKIKK, guru-guru, pelajar-pelajar peserta program ST IoT Challenge 2020 dan semua tetamu yang dihormati sekalian. Pertama sekali, saya ucapkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat di atas komitmen dan usaha dalam menerajui pertandingan ataupun event ST IoT Challenge 2020 kali ini.
Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah di Melaka, daerah Muar dan Tangkak yang terlibat bagi menjaya program kali ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan para peserta yang saya hormati sekalian, apakah itu Internet of Things? Internet of Things tercetus daripada pemusatan pelbagai teknologi, convergence of multiple technologies, daripada komunikasi tanpa wire, wireless communication, kepada teknologi internet. Jadi kalau kita lihat perangkaan, dijangkakan 26 bilion peranti dianggarkan akan disambungkan ke sistem IoT ini. Jadi kalau lihat teknologi IoT akan membantu memacu inovasi pada kadar yang lebih pantas dan dijangkakan akan menjana peluang ekonomi yang bernilai dianggarkan sebanyak RM890 bilion di peringkat global. Jadi IoT dianggarkan berkembang pada kadar 34% setahun di Asia Pasifik dengan jangkaan sebanyak RM203 bilion. Bagi pihak fakulti, kami amat menyokong pembangunan IoT dengan menggunakan portfolio yang pelbagai dalam bidang semikonduktor dan juga pembangunan ekosistem perkakasan dan presisian IoT. Ini membolehkan pembangunan pesat bagi peranti dan aplikasi IoT yang inovatif yang dapat dihasilkan. Kalau kita lihat teknologi STM32 yang mana pihak sekolah gunakan dalam pertandingan ini, ia merupakan salah satu produk ST Microelectronics yang telah menjadi platform utama dalam pelbagai peranti atau device IoT ini yang sedia ada di pasaran global. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang saya hormati sekalian, pertandingan ST IoT Challenge 2020 ini adalah satu usaha yang sangat baik bagi menerapkan budaya kreatif dan budaya inovatif di kalangan pelajar yang seterusnya menyumbangkan secara tidak langsung kepada negara. Para pelajar juga berpeluang menghasilkan sesuatu rekaan dan ciptaan mereka sebagai pembangunan aplikasi yang berinovasi dan mempunyai kreativiti yang tinggi. Di samping menimba ilmu dan mendapat kemahiran dalam bidang teknikal yang diminati, para pelajar akan didedahkan dengan nilai-nilai, cabaran-cabaran dalam menghasilkan produk ciptaan mereka. Jadi melalui pertandingan seumpama ini, pelajar serta guru-guru boleh menggunakan platform ini untuk menguji kesesuaian, kebersanan dan guna pakai produk ciptaan mereka sejajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam pembelajaran. Hadirin yang saya hormati sekalian, bagi mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang menyertai program ST IoT Challenge 2020 ini. Komitmen dan kejayaan anda diharap menjadi role model kepada rakan-rakan dalam melakari dan menyusuri inovasi. Juga setinggi penghargaan kepada pihak UTM kerana berjaya menganjurkan program ini dan terus semangat untuk melahirkan produk-produk yang berinovasi dan kreativiti. Jadi saya akhiri juga dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah semua membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Akhir kata, saya dengan sukacita merasmikan pertandingan dan majlis penutup program ST IoT Challenge 2020 pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Masrul Izam. Untuk makluman hadirin sekalian, edisi pertandingan kali ini melibatkan penyertaan sebanyak 17 buah sekolah di sekitar Melaka dan Johor dengan bilangan pelajar mencecah 120 orang. Para guru dan pelajar dari sekolah-sekolah tersebut telah diberi latihan intensif oleh mentor-mentor berkenaan pembangunan sistem IoT berasaskan teknologi STM32, tajaan ST Microelectronics. Bengkel latihan telah pun dijalankan secara bersemuka di Makmal UTM dan juga di Learning Center ST Microelectronics Muar. Apabila arahan PKP berkuat kuasa
Bengkel secara maya juga telah diadakan antara mentor dan pihak sekolah. Dan di peringkat akhir, setiap projek akan dibentang di dalam bentuk video dan diadili untuk memilih pemenang. Kriteria penghakiman pula meliputi elemen seperti reka cipta, kefungsian, praktikal dan persembahan. STIoT Challenge 2020 menyediakan 2 hadiah utama, iaitu hadiah inovasi terbaik tajaan ST, yang mana penerimanya akan menerima wang tunai sebanyak RM500 berserta sijil. FKIKK juga menaja hadiah inovasi harapan, yang mana pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM200 berserta sijil. Seterusnya dipersembahkan video aktiviti yang sempat kami rangkangkan semasa bengkel STIoT Challenge 2020 dijalankan. Kini tibalah masanya untuk kami mengumumkan pemenang hadiah-hadiah utama STIoT Challenge 2020. Kita mulakan dahulu dengan hadiah inovasi harapan. Dan penerima hadiah ini adalah Assalamualaikum, saya Airin. Nama saya Zul. Saya Sofi. Saya Muhammad Zafran. Saya selaku ketua kumpulan kami dari SMK Tun Perak Muar Johor ingin membentangkan tentang smoke detector Z. Saya Muhammad Zulfikri akan menyambung tentang penerangan lanjut mengenai projek ini. Tujuan utama projek ini adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna, terutamanya pihak sekolah dalam mengesan kehadiran asap seperti asap rokok, asap yang berpunca daripada api ataupun sebarang kebocoran gas. Fokus utama kami mencipta projek ini adalah untuk dikomersialkan kepada pihak sekolah dalam menangani masalah pelajar yang merokok terutamanya di dalam tanda sekolah. Apabila tak terdapat asap rokok yang dikesan di ruang tersebut, Super Detector Z akan menghasilkan bunyi buzzer yang kuat. Impak dari penghasilan projek ini, kami yakin bahawa masalah disiplin yang berat di kalangan pelajar iaitu merokok dapat dikurangkan secara efisien. Sekiranya projek ini mendapat sambutan dan diterima pengguna, ianya boleh diperkembangkan penggunaannya di tempat lain seperti di perumahan ataupun kilang-kilang. Oleh yang demikian, masalah seperti kebocoran gas ataupun kebakaran dapat dielakkan daripada berlaku.
Assalamualaikum. Saya Sofi. Di sini saya akan memberitahu anda tentang jenis sensor yang kami gunakan untuk menghasilkan projek kami. Jenis sensor yang kami gunakan adalah sensor MQ2. Sensor ini sangat sensitif kepada gas. Voltan yang digunakan oleh sensor berubah sesuai mengikut tahap gas yang dikesan. Apabila sensor telah mengesan gas, ia akan menghantar maklumat terus kepada lampu LED dan juga buzzer. Apabila kedua-duanya telah menerima maklumat, lampu LED akan berubah kepada merah dan buzzer akan berbunyi kuat untuk menandakan sensor itu telah mengesan gas. Sekian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizafran bin Rahim. Hari ini saya akan menunjukkan demo tentang projek Super Detector Z. Saya akan menunjukkan komponen-komponen untuk melakukan projek ini. Antara komponen-komponen tersebut ialah USB wire, MQ2 sensor yang boleh mengesan gas dan asap, board STM, wire male, LED merah, LED hijau, buzzer, perintang 122M. Memasang litar, pastikan polariti dipasang dengan betul. Antaranya seperti buzzer dan LED. 10 hingga ground akan dipasang kepada output seperti buzzer dan LED. Point sensor MQ2 akan disambungkan kepada VCC ke VCC board STM. Telah selesai download ke dalam STM board. Untuk mengenal pasti dia masuk ataupun tidak, LED1 akan menyala lampu berwarna hijau. Untuk menguji projek ini berjaya ataupun tidak, kita akan menguji kalau dia berjaya, buzzer akan berbunyi dan LED merah akan menyala. Mari kita mencuba. Okey. Nampak? LED merah menyala dan buzzer berbunyi. Ini telah membuktikan projek ini telah berjaya dihasilkan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Airisa. Tercetusnya projek ini adalah untuk mengurangkan masalah disiplin seperti merokok di sekolah. Dengan adanya projek ini, pengguna dapat mengurangkan masalah disiplin di kalangan pelajar, terutamanya merokok. Projek ini boleh dikembangkan lagi dengan GSM 4G. Di mana GSM 4G akan menghantar isyarat mesej sekiranya mengesan kebocoran gas. Di seterus itu, pengguna boleh mengambil tindakan sewajarnya untuk mengatasi masalah tersebut bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Tahniah diucapkan kepada pelajar dan guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak. Dan untuk acara kemuncak, kini diumum pemenang hadiah inovasi terbaik STIoT Challenge 2020 jatuh kepada Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kumpulan kami ialah Smart Kitchen. Video ini akan menerangkan tentang sistem pintu dapur dan lampu yang dapat dikawal secara automatik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fedi bin Osman, guru pengiring bagi
kumpulan 1 untuk sekolah SMK Datuk Seri Ahmad Diraja. Nama saya Chong Kiat. Nama saya Tan Teh Ji. Nama saya Nurul Nadira binti Muhammad Razali. Nama saya Grantiliana binti Ramli. Tahniah diucapkan kepada pelajar dan guru daripada SMK Datuk Seri Ahmad Diraja. Dengan pengumuman tersebut,
maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh tenaga kerja dan sekretariat STIOT Challenge 2020 ingin memohon ampun dan maaf atas kekhilafan dan kekurangan kami dalam mengurus pertandingan pada masa yang begitu mencabar tahun ini. Kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak, terutamanya daripada guru-guru dan para pelajar, amat-amat kami hargai. Sebelum mengundur diri, ucapan terima kasih kepada ST Microelectronics sebagai penaja utama pertandingan, staf dan pelajar FKIKK serta pihak pengurusan PGIM UTM atas sokongan padu semua untuk memastikan program ini terus berjaya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.